So basically tujuan saya buat briefing ni adalah untuk saya nak walk through beberapa perkara berkaitan dengan post-COVID punya perjalanan yang merangkumi syllabus. Dia tak akan berubah, cuma kita akan discuss macam mana kita nak execute. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kalam. Yang ketiga adalah assessment. Kita akan tengok sedikit tentang test 1, lab 1, quiz 1 dan juga overall assessment. Kita akan bincangkan sikit. Dan yang keempat ni saya nak dapatkan feedback balik tentang mode of class. Okay. Move on kepada item nombor 1. Okay, saya nak walk through sedikit syllabus. Sebelum tu ada apa soalan ke? Boleh tanya soalan dekat dalam ruangan chat juga. Saya akan tengok dekat ruangan chat juga kalau ada soalan. Okay, yang dekat sini ni saya ada buat satu graph, not say graph, satu chart to sum up kita punya content. So basically dekat first class hari tu saya ada tunjuk dalam bentuk diagram yang ada 3 bulat tu kalau siapa masih ingat lagi ya. Kita ada syllabus secara besarnya dia merangkumi implementation technologies, arithmetic logic circuit and also finite state machine. So perancangan dia untuk elemen yang pertama ni yang cover tentang PLDs, yang ni kita dah cover basically. Kita we were actually going through FPGA this portion. This portion, but then the MCO started and we did not continue our class. So we are a portion of covering this part and also this part lah. Ada kita cover sampai ripple carry adder, carry look ahead adder. Kalau tengok dekat bawah ni ada carry look ahead adder, terlindung sedikit dengan screen yang dekat bahagian sini. Kita tak go through multiplier yet and kita tak go through ALU yet. Ini dua, once being covered, we are actually completing 2/3 of this syllabus and tinggal lagi satu which is the major part, finite state machine. Okay, finite state machine ni adalah essential lah. Okay, kalau dekat sini ni kita ada lab 1 yang dinamakan sebagai adder dan lab 2 dinamakan sebagai ALU. Before you have one more project yang dinamakan sebagai FSM. Kalau ikut perancangan, ketiga-tiga lab ni akan dijalankan menggunakan perisian yang bernama Xilinx. Okay, kita ada buat lab. Minggu yang last tu sebelum PKP tu kita ada buat lab. Dekat dalam lab tu kita ada go through sedikit introduction on Verilog and also macam mana nak create simulation. Sedikit lah, very minimal. Perancangan lab nombor 2 dengan lab nombor 3 ni sepatutnya akan menggunakan hardware FPGA. FPGA ni dia macam development board lah. Biasanya kalau orang ada belajar tentang FPGA ataupun any courses yang ada diletakkan sebagai FPGA, dia tak ngam lah kalau tak dapat nak pegang FPGA tu. But unfortunately kita ada PKP and so on dan tengok kalau ada announcement daripada menteri pun universiti hanya dibenarkan buka post Disember 2020. Saya rasa untuk kita punya batch ni kita tak dapat nak pegang lah. Having said so, saya still encourage insyaAllah kalau tahun depan walaupun tak mengambil course ni, saya willing lah untuk nak mengadakan satu session untuk nak menunjuk dan nak bagi saudara-saudari pengalaman untuk nak pegang and at least boleh download dekat atas FPGA tu. Just to have a feel. Okay, yang tu elemen 1. Now, apa yang kita boleh buat sekarang adalah masa PKP dulu saya ingat ada tanya kat dalam group, boleh tak buat installation Xilinx and so on. Sebab core dia, hardware tu is satu elemen, tapi core dia adalah programming tu. Programming tu adalah Xilinx lah. Kalau tengok dekat sini Xilinx, kita punya Xilinx tu nama company, software yang kita pakai dekat situ adalah ISE dan jenis bahasa ataupun language that we are going to use to program that is Verilog. Okay, bahasa ni biasa ada dua. Kalau if you have the time to do some googling around, you will see that there are two kind of languages that is being commonly used for this FPGA programming. The first one is Verilog, the second one is VHDL. Kalau tengok konten-konten yang terdahulu, if you guys has any connection with seniors and so on, you will see that UMP selection notes are based on VHDL. Okay, tapi pada tahun 2014 macam tu, we had done a revamp to our syllabus and we had done benchmarking. We found out that Verilog is much more being utilized in industry. So that is why in this current syllabus and current notes and so on, kita dah merge into Verilog punya, dah upgrade lah into Verilog punya programming language. Okay,
dalam proses nak buat lab ni, you will go through 3 item which is skills actually for designers lah, electronic system design designers. Ada untuk on how to utilize the language, the Verilog language, how to create test bench. Test bench ni dia adalah satu stimulus package, which means that how can you test your element. Okay, kalau kita boleh design saja tapi kita tak ada skill untuk nak buat testing and so on, itu pun not so good in the sense of you and able to analyze the whole condition for the circuit. Alright. Yang ketiga ni FPGA implementation. Alright. The only thing that you will be missing from this course due to this post-COVID online kind of method is this part, FPGA implementation. Okay. For the Verilog and test bench, I would highly encourage you to install Xilinx, and if you have any problem with that, let us try to debug, because I think if you could do these 2 items, it is pretty much completing the course in the sense of skills that are required. Okay, so berbalik kepada sini, jadi multiplier dengan ALU ni saya harap akan boleh, saya akan sharekan notes and also akan sharekan video tutorial, video on the content, so that saya plan dalam minggu ni, kalau ikutkan minggu semester yang sambung ni dikenali sebagai minggu number 6, week number 6. So that in this week number 6 until week number 7, we could finish up this implementation technologies dengan ALU. Okay, habis kat bahagian sini. Week number 8 nanti, week number 7 nanti kalau ada apa-apa arising daripada sini, please let me know. Saya akan guide lah, tak kisahlah weekends ataupun weekdays lah. Now that saya tak pasti berapa ramai yang masih terlibat dengan PKP tak pergi kerja ataupun ada apa-apa masa kelapangan pada waktu weekdays, just let me know. Saya pun buat kelas online untuk yang full time pada waktu weekdays ni, tapi online ni dia ada banyak masa sikit lah. So if you would like to request this session during weekdays pun just let me know. Cuma ada yang bagi cangan dalam group ni nak buat malam. Saya minta maaf, saya tak prefer malam sebab malam ni I think takut kadang-kadang discussion ni dia prolong, takut dia ambil masa terlalu lama. So maybe morning ke in the afternoon ke, insyaAllah I will I can set some time and we can do things lah kalau nak buat tutorial ke, kalau nak go through notes ke. Okay, 2 syllabus ni, assessment yang akan terlibat ada lab 1 dengan lab 2. So lab 1 ni kita buat actually halfway lah, dekat dalam lab hari tu kita ada buat sikit, tapi saya more into like to give warm up macam mana nak guna software tu, tapi saya tak collect dan saya tak bagi lagi what we call that template untuk nak bagi jawapan, untuk nak macam mana expectation saya masa nak buat assessment. So kita akan buat 2 ni jugalah dalam tempoh 2 minggu ni, lab 1 dengan lab 2. Okay, and then dah habis daripada situ, masa saya target nanti sekarang week number 6, week number 7, week number 8 nanti kita akan masuk sedikit introduction into finite state machines. Okay, that is theory, tak masuk projek lagi, teori. Now kenapa macam tu? Sebab week number 9, kita akan buat test. Okay, test 1. Test 1 ni akan dibuat secara online dan ia akan dibuat melalui platform Kalam. Test dia selaras dengan pelajar full time juga. So setelah having discussion with lecturer full time, which is Dr. Raja, we plan to do this as a 1-day test. Meaning that kita bagi tempoh 24 jam untuk nak menjawab soalan tu. Okay, and the syllabus that will be covered in test 1. Okay, by the way, to minimize sesi, sebab kadang-kadang nak buat sesi synchronous ni bergantung kepada internet service lah and so on. So kita tak buat 2 test, kita buat 1 test saja untuk assessment. Okay, kalau masa awal-awal dulu kita ada maklumkan dia akan ada test 1 dan test 2 ya. Tapi sekarang kita hanya buat 1 test 1 dan dia cover daripada introduction finite state machine ni dan juga bahagian yang arithmetic logic circuit and also implementation technologies. Okay, before saya continue dengan part lain, ada soalan tak tentang item tu? Tentang yang saya telah bentangkan tadi. Basically saya cover sedikit tentang syllabus. Yang tadi ni ya, presentation tadi tentang syllabus 1, dan yang kedua ni saya cover sedikit tentang mode of operation untuk test 1 dan juga lab 1 dan quiz 1 ni saya akan masuk semula lagi as to explain the content. Before saya continue, is there any questions?
Okey, untuk Doktor, yang kali ini untuk pelajaran untuk hari ini, sesi hari ini, kita masuk chapter yang berapa tu? Saya terlepas masuk lambat sikit, 5 minit lambat. untuk hari ni, okey, plan bagi introduction saja. Introduction tentang elemen yang ada dekat sini. Elemen yang dekat sini, which means that if you have any question tentang perjalanan, yang tu satu. Dan yang kedua, saya introducekan nanti elemen yang ada dekat dalam kalam ni. Okay. That's all. Lepas tu dalam elemen dekat kalam ni, saya ada spare satu untuk nak buat quiz. Quiz ni saya tak ambil markah lagi lah, just to have warm up, to nak recall balik. Itu saja. Okay, elemen yang dekat sini ni, the remaining part of this Okey doktor, jelas. Cuma dalam kalam okay. saya sorry doktor interrupt. Apa tu dalam kalam saya lah. Lain saya tak pasti. Dalam kalam saya dapat berjaya untuk logging. Cuma saya tak dapat dekat dashboard kalam tu tak dapat kelihatan subjek dia ambil untuk semester ni. Subjek yang timbul di kalam saya tu dashboard tu subjek yang semester tahun lepas. Macam tak update. Saya tak pasti kenapa jadi macam tu. Oh, okay. Adakah ni berlaku kepada Samirah? Siapa tanya soalan? Siapa nama tadi? Maaf. Faizal lah. Saya Faizal Rizwan bin Alias. Boleh saya dapat tahu tak selain daripada ada siapa-siapa lagi tak yang ada masalah macam tu dekat kalam dashboard appear kosong? Dekat kalam ni sepatutnya dekat sini ni akan appear courses yang kita ambil pada waktu tu. Alright, one more thing before saya place what we call that complaint dekat bahagian ICT, boleh Faizal ataupun siapa yang ada masalah dekat sini pergi dekat dashboard, pergi dekat course, cuba cari course electronic systems ni. Boleh dapat access tak? Sebab tadi saya ada check untuk yang ini, participants ada nama Faizal ni. Lombong tu dah tak boleh beroperasi kau. As at semalam doktor saya logging memang tiada antena pun tak ada untuk semester ni. Electronic System Design, pendek kata subjek yang diambil untuk semester ni memang tidak kelihatan di dashboard kalam saya. So yang tu saya nak query ni. Okey, kalau tengok daripada sini tadi, ini adalah list yang ada diletakkan dekat bawah saya ni. So Faizal saya tadi tak ada pula nama Faizal ni. It's okay. Boleh Faizal PM saya tadi ada bagi dah. I need your ni Faizal Izwan Alias Your ID is this one, is it? SEA 17001. Cik Faizal? Yes, that's true, doctor. That's mine. But I try to open, that's true. I try to open again the dashboard, but still, it's okay. Still same. Tak apa. What I will do after this session is that I will post this to ICT and also to Dr. Razali. Kalau macam ni persistent happen, which means that there is some error lah. Biasanya kalau nama ni tak naik dekat kalam, means nama tak ada dekat IMS. Nama tak ada dekat IMS means ada something to do with registration ataupun dia mislook. Registration tu kadang ni lah semester penyuruhan lah bagi semua, takut diorang termislook lah. Tak apa, saya take note ni. Nanti kan saya akan complain ni dekat ICT and also Dr. Azli. Nanti saya akan contact personal lah dengan Encik Faizal. Okey, baik doktor. Cuma saya ada post dalam WhatsApp group doktor. Itulah kelihatan di dashboard kalam saya doktor. Kalau doktor tengok ke WhatsApp, macam itulah. Saya tak dapat lihat elektronik sistem design subjek untuk di semester. Okay, saya take note on that and saya akan buat complain and saya akan update. Alright? Yang lain-lain, ada soalan lain tak?
Okay doktor, thank you very much for your assistance doktor. So saya waiting lah untuk ni sebab bukan subjek doktor, subjek lain pun sama. Subjek power, electrical power, subjek antena and so on semua sama. Okay, so tak apa, saya ambil tadi and saya dah record, alright. In the meantime, kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan saya dah mention tadi, just bagi tahu kat sini. Saya continue continue dengan next item. Okay, attendance, notes dengan assessment. Okay, what happened? Saya rasa semua orang aware lah. I mean, kita kena buat course secara online. Okay, buat course online. Okay, boleh dengar saya clear? Tadi terputus sikit. Okay, so kita mood bertukar kepada online. Okay, so now attendance, assessment and also notes akan dipantau melalui kalam. Okay, apa yang berlaku adalah bila kata attendance ni diambil daripada kalam, kalau kalam saudara-saudari tak activate dalam beberapa tempoh dan kalau saya tak dapat feedback, bukan saya lah, any lecturer, say for example dia buat assessment ataupun assignment tapi student tak ambil feedback, dia masa week yang ke-9 tu kita kena bagi report sama ada student nak continue ataupun student nak drop. Okay, so kalau dekat sini ni macam kita boleh check lah bila last student activate dia punya sistem, bila dia access, and also dia ada satu lagi bahagian log. Dekat log tu saya boleh tengok sama ada student ada ambil quiz ke tak, ada submit report ke tak and so on. So if you have, say for example tadi kan ada issue with the internet, katakanlah bila tempoh untuk saya nak buat quiz tu, say internet line tak elok masa tempoh nak buat quiz tu, just let me know, saya akan set masa yang sesuai untuk nak diambil. Okay, so what I meant to say is that UMP semua course, tak kisah tadi ada sebut ada ambil subjek antena and so on, semua akan ambil attendance melalui kalam. Lepas tu notes dengan assessment ni dia macam bagi kebebasan lah untuk kelas tu, untuk lecturer sama ada nak buat nak update melalui notes ni lah, basically notes ni nak update melalui kalam ataupun nak buat melalui just send WhatsApp link and so on. Tapi assessment dengan attendance memang saya sebagai lecturer ni nanti saya wajib report lah daripada sini. So tu saya nak highlight peri pentingnya penggunaan kalam. If you have issues tadi macam tak boleh access and so on, just let me know, I'll try to expedite and try to pass this kepada relevant authorities lah, since assessment kita rely dekat kalam. Okay, boleh? Okay, satu lagi yang saya nak highlight, kalam dekat sini ni adalah kalam perkongsian. Kalau BE 3233 ni adalah kalam perkongsian antara saya dengan Dr. Raja. So dia ada beberapa elemen, kebanyakan dekat sini Dr. Raja dia update sebab yang untuk yang full time punya kelas. So untuk yang part time ni, especially untuk assessment and so on, saya akan buat restricted hanya untuk pelajar part time sahaja. So say for example kalau ada quiz, assessment ataupun test, you can rely dekat sini lah, saya labelkan group ni sebagai group SBE Lecturer Nurul Hazlina. Okay, macam tu juga kalau kelas antena, kalau ada ambil dengan Dr. Taib untuk kelas antena, kebanyakan material saya yang upload, pensyarah full time yang terlibat. So nota-nota and so on, okay, dekat dalam ni pun sama juga, macam dalam kes ni Dr. Taib dia tak set lagi. Kalau ni saya dah set untuk yang student full time, so dia hanya boleh being assessed by student group tu sahajalah. Okay,
Jadi untuk tadi ni untuk ESD, let's say for example nak submit quiz ataupun nak submit assignment ataupun lab and so on. Okay, saya mohon untuk nak check supaya pergi check yang ada tulis macam ni lah. Saya akan set untuk pelajar part time dekat bahagian sini saja. Okay, sebab nanti report sebagai submission, report sebagai participation saya akan ambil daripada sini lah. Boleh? Okey ke? Okey, kalau dekat dalam kelas saya ada mention yang saya ada sekejap ya. Saya biasa upload nota and so on kat dalam web saya. Sekejap tadi pagi saya access dekat sini. Nampak macam server UMP down. Ni web yang saya ada di mana lab dengan also notes saya update dekat situ. Saya still pakai web dekat situ tapi saya dalam proses nak mergekan content kat dalam web ni. Okay, ada masalah sikit sebab dia keep running. Saya something wrong dengan server UMP. Saya dalam proses nak merge content dekat sini ke dalam content dekat dalam kalam ni. Okay. So once a while kalau macam video and tutorial semua tu, kalau kata perlu access kepada web saya akan letakkan announcement dekat bawah ni lah, sama ada kena ambil dekat web ataupun kena ambil dekat YouTube dan sebagainya. Okay. At the moment dekat sini yang dah ada is pretty much comprehensive. Okay. Nota-nota pun ada, dekat sini pun Dr. Raja ada share 2-3 item lah. Nak tengok nota dengan video yang Dr. Raja letak dekat sini pun okey. Okay, cuma dekat bahagian content ni, once saya dah siapkan dia punya bahagian video ni, saya akan share lah sebab saya navigate, the way saya navigate part time ni is a bit different daripada yang full time lah. Considering time frame kita, sekali kita buat kelas dalam 4 jam kan, so dia punya content tu is slightly different in terms of content dia. Syllabus still the same. Part time, full time ke semua sama. Okay, elemen yang ada dekat sini. Alright, that being said, saya ada satu lagi item yang nak notes dekat assessment. Okay, so assessment dekat sini macam saya mention tadi, kita ada lab 1 kena hantar, lab 2 ada kena hantar, projek akan kena hantar. Yang saya akan fokuskan dalam sebelum minggu week adalah lab 1 dengan lab 2 lah. Sekejap dengan macam ada sign in. Okay. So lab 1 dengan lab 2 saya akan punya format tu so that nanti boleh submit according to format. Untuk yang ALU ni tak payah fokus lagi untuk week nombor 7 ni dengan week nombor 8 ni. Nanti once saya dah ready dan tengok collection pun dah okay, nanti saya akan announce untuk lab nombor 2 ni. Alright, so that kita boleh submit. Between lab 1 dengan lab 2 ni saya akan upkan satu quiz lah. Actually saya dah on dah dekat kalam quiz ni. Quiz ni saya tak ambil markah. Quiz ni just to warm up. Ni saya dah letak dekat sini Nanti kalau free hari ni boleh access dekat sini. Just to warm up 2 benda. Satu, to recall balik review on digital electronics yang lepas-lepas ni. First one. The second one is that saya just nak pantau accessibility ni. Just to make sure yang pelajar-pelajar yang patut ambil subjek ni boleh access dan tahu dekat mana yang nak macam access. Kecuali for Faizal. Nanti saya akan prolong Faizal punya isu tu. Hopefully we can get you to sign in and also to fill up this by by next week lah, by hari Rabu. Okay, sebab otherwise susah juga kalau tak dapat masuk sini sebab communication content kita semua ambil daripada kalam. Right. Okay. Before I continue with the last portion, is there any other questions? Doktor, yang quiz nombor 1 tu tak ambil kira markah, just warm up lah. Quiz nombor 2 tu kita consider take. Okay, ya betul. Take the mark. Is that true? Quiz nombor 1 tu warm up. Okay, quiz nombor 2 pun mungkin warm up juga. Bila quiz yang saya nak ambil markah, saya akan bagi tahu. Quiz untuk assessment. Okay, quiz ni dia ada 2. Okay, dia ada 2 basically untuk nak serve. Satu saya nak catch
dekat mana yang perlu saya cover untuk chapter tu. Seperti mana yang berlaku dekat sini lah. Ada dua kan, macam saya mention tadi tu, saya nak warm up, nak ambil feedback siapa yang boleh access, and also nak refresh balik. Quiz yang ada assessment, nanti saya akan labelkan quiz dalam bracket assessment. Okay. Quiz untuk, kalau tengok portion untuk quiz, it was, oh no, dia tak ada markah untuk quiz ni dalam kita punya assessment pun kan. Maybe saya bahagian yang assignment tu nanti saya akan upkan jadual lah, jadual penilaian, so that kita boleh tahu bila. Okay, saya akan upkan macam ni nanti sekejap. Untuk kelas ni, sebab saya tengah prepare, saya akan upkan ni kalender lah, sort of like kalender, week number berapa akan buat assessment apa. Okay, saya akan up ni dalam kita punya WhatsApp group and also dekat dalam kalam lah. Okay, untuk minggu ni week number 6 dengan week number 7 ni just warm up sahaja dulu. Quiz apa semua pun isi dulu, lab tu saya akan bagi tahu template and so on untuk nak upload dululah. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Okay. Saya move kepada next. Yes, continue please. Yes. Doktor. Sorry doktor, ada interrupt. Dia quiz tu dan test, dia kind of online ataupun subjektif ABC ke, ataupun we have to scan, copy and email or upload somewhere? Okay. Alright. Kalau untuk quiz, untuk yang warm up session, untuk saya nak ambil feedback, untuk nak tengok attendance sebagai semua ni, saya akan buat secara multiple choice question. Dia panggil MCQ, objektif lah tu. Ada ABC ke ataupun ada AB ke. Ataupun you have to fill in a blank ke. Dia ada bila sebut objektif ni, bukan sekadar ABC saja. ABC tu dia bagi awak choice. Objektif ni can also be you kena write in, tapi ada satu je jawapan. Okay. So tu untuk quiz. Saya akan pilih mode seperti itulah. Dia senang sikit. Untuk saya nak check pun senang. Untuk saya nak make sure apa yang saya nak tahu. For example, kalau saya nak tahu pasal adder, kalau saya bagi soalan subjektif, design 3-bit adder. Okay, yang tu means ada proses-proses je. Tapi kalau saya bagi macam out of the figures that are available here, which one is best representing adder? So yang tu akan ada pilihan ABC, saya pun senang nak mark lah. Okay, quiz saya akan buat mode seperti tu. Tapi untuk test, ini hasil perbincangan dengan pensyarah full time. Since kita nak buat dia sebagai one day, which means that kita akan open selama 24 jam, dia adalah berbentuk essay dan juga dia adalah berbentuk open-ended. Bila open-ended ni means dia tak ada satu jawapan. Okay, dia ada pelbagai jawapan bergantung kepada you punya justification. Contoh, dia tanya, justify why design shown in the figures are suitable for those application that require cheap solution. Okay, kalau ada recall dulu masa kita ada belajar tentang adder, kita ada approach kita ada approach nak buat ripple carry adder ataupun kita ada approach nak buat carry look ahead adder. Okay, dalam carry look ahead adder dekat sini kita tambah beberapa komponen digital kan, sebab kita nak mengelakkan delay. Jadi dalam case ni dia punya costing tu akan jadi tinggi, tapi accuracy dia tinggi, accuracy dia bagus, cuma dia mahal. Okay, kalau ripple carry adder ni kita simply just susun adder 4 unit kalau nak 4 bit dan kita buat sambungan saja. Okay, bila buat sambungan tu dia ada macam ripple sedikit. Ripple tu bermaksud daripada kiri dia pindah ke kanan, daripada kanan pindah ke kiri dan seterusnya. So that stage of transferring the bits akan cause delay. Delay tu akan menyebabkan whatever calculation kita buat tu kena tunggu untuk satu selemasa. Kalau nak buat 4 bit kena tunggu yang settle sampai 4 laluan itu baru dapat bit yang keempat. So those items ni bergantung kepada justification lah. Okay, itu adalah norm untuk test. Okay, ada menjawab soalan atau perlukan lagi explanation? Untuk lab 1, ya betul, jelas, sangat jelas. Okay, tadi satu lagi, ada tanya sama ada nak kena ambil gambar upload bagi semua ke tak kan?
Okey, untuk justification ni, saya dengan Dr. Raja dalam proses nak key in soalan dekat dalam kalam. Kita nak cuba buat supaya boleh jawab dekat dalam kalam ni dalam mode yang dia akan bagi what we call that, akan bagi space. Tapi ada 2-3 soalan tu tak dapat nak elak, memang perlukan you guys to sketch. So bila sketch, kita akan sediakan ruang untuk you upload. Jadi untuk nak upload ni, nanti saya akan share kat dalam group. Dia ada macam dalam handphone kita boleh letak macam cam scanner tu Kalau kadang-kadang bila ambil tu dia tend to ambil gambar secara JPEG. Bila JPEG ni dia tak nampak professional sikit lah. So kalau kita nak buat marking pun agak susah. So saya would prefer you guys to submit dalam bentuk PDF so that it is much clearer. PDF ni dia ada apps dekat phone, saya akan share, means you tak perlu, you need not to have any scanner pun boleh buat lah dengan kamera yang ada dekat phone tu. Okay, as for labs, okay, untuk labs ni mana tadi, sorry, untuk labs dekat sini ni, saya expect submission dalam bentuk PDF dan results daripada CST and so on tu, CST pula, minta maaf, daripada Xilinx and so on, you can screenshot and include in your report. Okay, screenshot dan masuk ke dalam report. Dekat sini ada satu video Dr. Raja, actually 3 video lah Dr. Raja ada letak dekat sini tentang installation, Xilinx installation and also creating PDF directly from Xilinx. Okay, boleh ambil tips daripada sini juga. Atau kalau nak pun boleh juga print screen daripada screen yang ada, nanti ada simulation yang keluar daripada print screen tu, then paste into Word document, write your report in that Word document and convert it into PDF and upload into the system. Okay. Ada apa-apa soalan? Right. Okay. Jelas Doktor. Screenshot and then masuk dalam Word kalau rasa susah. Okay. Betul-betul. Screenshot masuk dalam Word, convert into PDF sebelum upload. Kalau upload dalam keadaan Word, kadang-kadang dia takut formatting dia lari. Kalau masuk PDF tu biasanya formatting dia kekal lah. And also saya would request, okay, masa nak upload nanti, for example you have 2 or 3 pages of PDF kan, compile it together, don't zip. Okay, nak compile ni dia ada dalam PDF kita boleh buat combine file. You can combine file, dia jadi multiple pages, upload seperti itu. Okay, jangan zip lah sebab kalau macam zip tu nanti kita nak access dia banyak sikit. Nak access dia kena download, lepas tu baru kita upload balik. Jadi kalau upload secara PDF tu saya boleh buat marking on the spot and you can get feedback daripada situ lah. On the spot tu bukan masuk real time. On the spot tu maksudnya saya boleh buat dekat dalam kalam, assessment kat dalam kalam so that you can check and get the feedback via kalam juga. Okay. Right? Ada lagi yang lain soalan? Doktor. Ya, teruskan. Doktor. Sorry for interrupt. Yelah kita semua pun kena adapt dengan new norm punya online e-learning ni. So kita part tu clear dah, quiz 1, test 1. So how about the final, Doktor? Final kita akan macam biasa ke? Masih sit into the final the hall ataupun macam mana? Please advise Doktor. What is it? Okay, final cerita dia macam ni. Pengurusan universiti dia masih berminat untuk final tu diadakan dekat UMP. Sebab macam final ni bila kita ambil written exam dan kita ambil online exam, dia ada feel yang lain sikit lah. Feel tu maksudnya macam ni. Sejauh mana macam kita craft soalan yang maybe bagi individual ke, dia ada satu elemen yang kita takut lah pelajar ni bukan dia buat, punya dia telefon kawan dia ke, yang tu is beyond kita punya control. Jadi dia ada timbul satu masa assessment nanti sama ada berapa banyak kepastian kita yang soalan tu pelajar yang jawab, bukannya pelajar minta orang lain jawab ke dan sebagainya. So untuk nak mengelakkan tu, ada cadangan daripada pihak universiti untuk kita masih adakan final tapi kita akan susun supaya bila pelajar tu datang,
dia datang dalam keadaan yang kita boleh fulfill new norm tadi tu. Maksudnya dalam dewan peperiksaan tak boleh sepadat dulu, dia kena jarang dan sebagainya. Pihak yang terlibat tengah buat simulasi sebab dia bukan mudah sebab macam nak kena susun jadual tu. Kalau dulu 3 minggu je kan exam, lah ni mungkin jadi macam dekat nak sebulan lebih lah sebab nak susun supaya yang ambil periksa dekat kawasan tu cukup renggang dan sebagainya. Simulasi ni pihak yang terlibat ni masih belum bentangkan lagi sama ada possible ke tak untuk UMP mengadakan exam secara sedemikian. Jadi buat masa ni 60% ke arah online juga. Okay. Cuma saya tak berani nak putuskan firm final tu akan online sebab memang masih belum dibentangkan oleh pihak yang terlibat tu tentang kebarangkalian untuk nak mengadakan secara final exam fizikal dekat kampus. Okay. So jawapan tadi adalah kita berkemungkinan akan kekal secara online, tapi ada sedikit kemungkinan juga akan diadakan secara fizikal di UMP. Okay, that's about it lah yang saya boleh bagi tentang final. Hopefully kita ada sampai week 15 Kalau tengok dekat sini kita ada sampai week 15 ni. Hopefully by week number 10 and so, saya dapat firm jawapan daripada pihak universiti dan saya akan salurkan lah. Okay. Buat masa ni kita pegang dia highly likely towards online. Tapi ada sedikit spare lah in case you guys kena datang ke UMP. Okay, final exam kalau ikut dekat dalam jadual takwim renew untuk post-COVID punya event ni, dia letakkan bermula hujung bulan 7. Kuliah saya ni, bila saya buat dekat sini kuliah and so on bila kita buat projection kuliah, okay, saya untuk part time dengan full time ni, saya should add up the class, every lecturer should add up the class by 30 minggu yang 30 hari bulan 7 ni, kita kena selesaikan dah sebab minggu yang raya haji ni adalah start of study week. So basically this will be the final exam punya time. Between 9 sampai ke 31. Setakat yang saya tahu jadual belum keluar lagi lah seperti yang saya maklumkan tu ada satu division dekat UMP tengah buat study sama ada feasible ke tak untuk nak arrange supaya pelajar gradually datang. Pelajar ni dia masuk semua part time lah, full time lah, jadi dia nak susun tu sesuai tak untuk nak ambil. Kalau saudara-saudari ada follow dengan yang makluman daripada MKN dan sebagainya, KPT, kalau biasa universiti semester baru dia start bulan 9 kita dapat bukan exemption, dia bagi untuk yang revise 2020 ni dia start pada lebih kurang minggu yang ketiga bulan 10. Minggu yang ketiga bulan 10. So kalau tengokkan dekat sini tarikh daripada last yang kita kena buat kelas minggu study week dan juga nak datang ni ada lebih kurang 7 weeks or so untuk kita buat final exam. So tarikh adalah dalam sela waktu itulah. Jadual saya belum dapat lagi tapi semestinya selepas daripada minggu yang study week ni, selepas 6 hari bulan 8. Okay? Okay ya? Kalau ada boleh just bahas dekat sini ataupun just let me know, kita akan buat discussion. Saya nak bawa into last kali ni untuk kita punya discuss dekat sini which is kelas. Okay. Based on pengalaman baru seminggu ni, hari ni lah baru buat kelas dengan pelajar part time. Sepanjang minggu ni saya ada buat kelas dengan student Antena and also dengan student Robocon. Sepanjang minggu dekat ni ada Robocon, saya ada buat kelas dengan kelas untuk yang Antena Design ni pun ada kelas. So based on daripada kelas yang saya buat dengan pelajar full time, saya mendapati nota-nota and also kalam ni ada make it students boleh make utilization of it. Cumanya lebih kurang 10% lah bila saya minta dia orang buat quiz macam yang saya minta kelas ni tadi untuk nak dapat feedback dan nak tengok sejauh mana budak boleh assess and so on. Ada yang tak dapat sebab rumah jauh and ada internet service ganggu dan sebagainya lah. So untuk kes-kes seperti itu saya ada forwardkan nota dalam bentuk PDF. Also if there are any questions, saya buat sesi macam ni secara individual pun ada sebab masa yang dia ada hanya malam yang dia boleh keluar. So dia keluar bawa
ke kawasan depan yang dapat area reception and so on. Saya punya cadangan, sebanyak mana video yang saya upload pun ataupun video yang Dr. Raja upload dekat sini pun dan also feedback yang kita ambil, say for example kena bagi review kepada video dan sebagaimana pun, saya plan nak buat juga sesi seperti ni. Macam yang saya mention tadilah, kalau okey untuk nak buat weekdays, saya akan cari masa untuk nak buat weekdays untuk nak buka sesi Q&A. Okay, kalau lah soalan tentang nota tu ke ada soalan macam tadi lab tadi ke macam mana nak buat ke, maybe kita akan spare lebih kurang sejam. So saya nak tanyalah kalau okey untuk nak buat 2 sesi. Satu async. Async ni bermaksud secara tidak segera. Ya? Doktor. Satu. Maaf ganggu, nak tanya, boleh tak ulang balik pasal yang apa tadi, ada lab, saya tadi terkeluar. Boleh. Saya akan ulang balik yang pasal lab tu sekejap. Saya ambil survey pasal kelas ni dulu, nanti kan saya akan patah balik ke bahagian lab. Saya nak tanya, kalau kelas ni, since yang ambil ni dekat sini, kalau tengok ada 13, tolak saya ada 12 Ada 12, saya rasa kelas ni tak besar sangat, saya boleh manage insyaAllah. Means that saya akan bagi weekly instruction macam yang tadi tu, saya minta maaf saya kena ambil reference kepada Antena sebab untuk kelas Antena saya dah siap. Untuk yang ESZ ni saya masih lagi tengah prepare. Okay, saya akan keluarkan jadual seperti ni, which means that minggu ni saya expect ada submission apa and so on. Tapi at the same time kita akan setkan satu masa seperti ni, tak lama, maybe dalam half an hour ke sejam ke, bergantung kepada persoalan yang timbul, untuk kita have online Q&A. Say for example tak faham macam mana lab tu nak buat ke, ataupun macam nak ada problem ke, supaya kita boleh bagi in real time lah. Okay. Alright. Nanti saya akan datang balik kepada soalan tu, nak tanya setuju ke tak kalau nak operate seperti tu. Maksudnya ada synchronous which is kita buat sesi soal jawab seperti ni. Ada satu lagi asynchronous which is kita upload nota, upload video and so on, ambil daripada kalam and kita akan assessment submit via kalam. Okay? You guys think about it sementara saya jawab soalan yang tadi tu, nak tanya tentang lab tadi ya. Okay, so basically lab ni kita akan ada 3 lab. Saya akan sediakan ruang untuk nak submit dekat dalam kalam ni 3 lab. 3 lab untuk kelas yang ESD nanti 3 lab. Which are lab untuk adder, lab untuk ALU, dengan satu lagi lab nombor 3 ni kita bagi nama sebagai projek untuk FSM. Okay. Lab nombor 1 ni, nombor 2 dengan nombor 3 memang akan buat menggunakan Verilog test bench. FPGA implementation tak buat. Okay, sebab FPGA implementation ni kena ada dekat Makmal. Unless kalau kata memang jadilah untuk yang final exam nanti pelajar masuk, kalau ni pun optional saja. Kalau tuan-tuan perempuan berminat nak have a feel, saya boleh request untuk nak buka lab and kita pegang board tu, install dekat dalam board tu, upload dekat dalam board tu supaya boleh tengok real life macam mana dia beroperasi. Ataupun post 2020 nanti, sebab universiti ni dia memang dapat arahan untuk nak tak beroperasi secara sepenuhnya sampai Disember 2020. 2021 nanti andai kata tak ambil course ni dah habis dah ambil course ni, ada ambil course lain, tapi saya still offer untuk buat satu sesi for you to have, say for example salah satu design yang you dah siap dekat sini, upload dekat dalam FPGA, tengok macam mana FPGA tu beroperasi. Yang ni yang ni as not to say courtesy, as to make sure that when you do FPGA you dah pernah pegang FPGA. Itu saja, okay? Tapi for assessment and so on saya dah eliminate. FPGA implementation ni saya dah eliminate daripada elemen penilaian. Untuk lab, elemen penilaian untuk lab dia ada cover Verilog dengan test bench. Untuk lab 1, lab 2 dengan final project lab 3. Soalan yang pertama, perkara yang pertama berkaitan lab content dan also nak content dan juga elemen yang akan di-evaluate dalam lab. Untuk nombor 2, submission and so on, untuk lab saya akan ambil submission daripada kalam. Okay, which means that please convert all your file into .pdf and upload into kalam. Saya akan sediakan ruang, kat dalam content dekat dalam kalam punya web ni for you to upload. Okay, for you to upload di lab and also for me to do the assessment. And daripada assessment tu nanti boleh ambil feedback dan sebagainya lah. Okay.
Untuk nak membolehkan buat lab ni, please install Xilinx. Based on saya punya communication dulu kat dalam WhatsApp ni, nampak macam boleh install kebanyakan boleh install. Boleh install dalam Xilinx ni. Kalau ada issues and so on, just let me know. Nanti kan cari try to solve solution. Okay, masa ada tanya dulu, dapat install lah ya. Okay. Kalau ada yang heavily depends on Xilinx and so on. Okay, that's about it tentang lab. Okay ke Asni? Okay, sangkut-sangkut saya ada rekod ni, nanti saya akan share semula dekat dalam kita punya group, and daripada situ boleh tengok, and kalau ada apa-apa boleh WhatsApp lah, nanti kan saya cuba address. Terdengar sangkut-sangkut ni. Bila rekod ni dia akan ambil daripada komputer yang saya pakai ni, saya pakai sekarang, saya rasa insyaAllah kita punya recording boleh dapat apa maklumat yang saya cuba sampaikan ni lah. Okay. Ada soalan-soalan lain? Okay, recording tu boleh tengok balik. Boleh tengok balik. Saya akan share balik yang ada recording kat sini. Saya akan potong lah dekat mana yang tadi saya terberhenti sekejap sebab line tak pelok tu. Saya akan edit sikit dan saya akan share, boleh tengok balik. Okay. Ada yang nak proceed ya? Okay. Tak apa. Macam ni, saya menghargai sangatlah kalau boleh bantu saya isi survey dekat sini supaya saya boleh dapat gambaran betul-betul berapa ramai pelajar dekat dalam yang nak sambung lah. Saya faham juga kalau ada, Allah Akbar, mana tadi saya ada minta survey kat sini. Nanti boleh isi dekat sana ni, dekat survey sini, please fill this one up. Ni ada Faizal je yang isi kat sini. Yang lain ni tolong fill supaya saya dapat betul-betul gambaran berapa yang ambil. Dalam sistem saya dekat sini ada 23. Partisipan ada 23. Cuma saya ada dapat satu survey daripada rakan tadi which memaklumkan ni. Kalau tengok kat dalam listing ni ramai juga, dalam 16 yang akan yang plan untuk nak drop responses. Dalam 17. So just to cross check, sebab I believe nama-nama yang nak drop ni dah ada hantar dekat Dr. Razali. Just to cross check lah, kalau ikutkan dekat sini 17 dan daripada pendaftaran ni, yang ni except for Faizal Faizal saya cuba troubleshoot kenapa dia tak appear kat dalam sistem. Kalau tengok dekat dalam sini yang ada dalam registration ni hanya 23 orang. So kalau tolak 17 tadi ni, sepatutnya dalam kelas ni ada lebih kurang 5 orang lah. 5 orang sahaja. Now that saya dapat information daripada Sang Merah dekat sini, yang ada yang lagi berminat nak teruskan, I would really appreciate help me to fill up this so that I can gauge how many numbers dan boleh estimate lah. Okay. So tadi recording ni saya akan share. Tak apa. Untuk yang case Faizal ni, ESD tak appear dan dekat nama saya dekat sini ada listing nama Faizal ni. Tak ada. Faris ke Faizal? Faris memang ada. You boleh access kan? Doktor, yang untuk drop tu 17 orang tu, dia
Sekejap saya tunjuk, saya share something kat doktor. Nanti doktor tengok lah. Maka tengok kat situ, dia doktor pergi ke response, doktor pergi ke sekejap pergi ke individual tu. Ataupun sekejap saya buka video contoh. Ada yang drop ESD, ada yang tak drop ESD. Nanti saya tunjuk contoh sekejap Oh, sorry. Maknanya yang ada dekat sini ni bukan ESD je ya. Survey ni. Ah, ah. Survey ni ambil untuk subjek-subjek lain. Dia sebut tu saja lain. Dia ada contoh, dia ada persen. Saya rasa sekejap. Saya tak ingat saya kat mana. Alright. Okay. I think boleh. Question ke? Question ke? Boleh. Kat sini question ya. Nanti kita buka dekat tab tu dia Sorry. Atas sekali. Tu pergi ke summary. summary. Okay. Dan tengok percentage lah. Ada percentage tu. Atas bawah. Tu. Elektronik 11. Okay, 11 ya. So 23 tolak dengan 11 tadi dah lebih kurang 12 orang lah kan? Betul 12 orang betul. Ngam-ngam kat sini ada ni. Lebih kurang lah 12 orang. Okay, betul. Okay, thank you. Alright. Okay. So kelas kita size lebih kurang 12 insyaAllah. Saya rasa manageable ni. Manageable maksudnya boleh tak macam ni? Boleh tak saya nak cadangkan untuk minggu ni means daripada hari Ahad ni sampai ke hari Rabu gitulah, macam gitu ataupun Jumaat lah. Okay, saya akan upload jadual macam saya maksudkan tadi ni. Saya akan uploadkan jadual yang ada perancangan macam ni so that lagi clear apa kita kena buat pada setiap minggu tu, apa yang hendak submit. Satu, yang ni hutang lah saya akan buat. Saya akan cuba upload by today insyaAllah. Kalau tak pun paling lewat by esok. Yang pertama. Dan yang kedua, please semua yang dapat akses dekat dalam kalam ni, please go to ESD tu. Okay, feel free to browse the content yang ada dekat sini. Tapi yang saya request nak minta tolong untuk buat ni, review on digital electronics ni. Please do this quiz, okay, supaya saya boleh ambil balik maklumat yang saya perlukan tu. Dan have a look into lecture number 1, programmable logic device dengan arithmetic ni. Setakat yang kita dah cover ni sampai sebelum multiplier. Okay, setakat yang kita ada kat sini. Just look, biasakan dengan kalam. Nanti by Khamis, Jumaat ataupun Sabtu minggu yang ke-6 ni, okay, saya akan uploadkan instruction untuk lab 1 and also pasal multiplier and ALU ni. Okay. Pada waktu hari Ahad ni juga, boleh tak minggu depan pada waktu yang sama ni, saya akan buatkan sesi seperti ni. Sesi seperti ni balik untuk nak tengok status macam mana dan nak tengok submission untuk quiz dan juga submission untuk lab tu. Boleh kita berhenti setakat ni? The first item is that please access kalam. Doktor, kalau ada kelas untuk pada weekdays tu, doktor invite je lah kami dalam group ni. Mana tahu kami boleh buka je bila doktor buat kelas. Okey, boleh. Daripada 12 ataupun 13 yang ada dekat sini, saya notice ada 2 yang ada tengah kerja pada hari Ahad ni. Yang lain-lain masih macam saya ke, bekerja dari rumah ke ataupun ada shift-shift? Ada yang shift pun, ada yang kerja pada rumah, ada juga. Tapi itulah sekarang ni. Okay. Tak confirm. Kita confirm dengan PKB 2 petang ni macam mana. Okey. Tak apa. Okey, macam ni. Tadi saya ada cakap ni kan, sekejap saya tengah type kat bahagian tepi ni. Bagi saya seminit jap, saya buat yang ni, nanti kan saya ulas sedikit.
Okay, boleh tak saya end this session dengan tiga plan ni. The first plan, please access Kalam macam saya mention tadi tu supaya saya boleh simulate tengok berapa orang boleh masuk and so on supaya saya boleh ambil attendance whatever yang UMP nak sebagai semua tu. Access Kalam and submit quiz. Okay. Dan yang kedua dekat sini, access notes on chapter 1 and chapter 2 on Kalam. Okay, macam yang saya mention tadi ni ada chapter notes nombor 1 dengan nombor 2 dekat sini. And kalau nak tengok untuk nak buat lab sikit boleh masuk yang video Dr. Raja sediakan ni untuk yang lab yang nombor 3 dekat sini. Access kat situ tengok. Untuk yang item yang nombor 2 dekat sini ni, I would really need you guys to install Xilinx ni. Xilinx ISE installation. Get that one ready and try to do the simulation untuk item yang nombor 2 Okay. Saya akan buat satu lagi sesi macam ni. Saya set pada hari Rabu ni pukul 12 sampai pukul 2. Ini saya set sekarang ni, saya akan letak kat dalam WhatsApp group kita juga. Kalau majoriti daripada ahli dekat sini yang tak dapat akses, saya tengoklah kalau hanya seorang je boleh akses, kita pilih tarikh lain ataupun time yang lain. Kalau say for example 5-6 orang dapat akses, saya akan buat macam ni. Saya akan record dan saya akan share. So that you guys tak miss out anything lah. So yang nombor 3 dekat sini, cadangan awal ni saya letakkan dekat sini pada hari Rabu. Tapi open to any suggestion kalau nak tukar dia punya time ataupun tarikh dia. Doktor, maaf ganggu doktor. Hari Ya. Rabu tu macam tak boleh lah doktor sebab kerja lah. Okay. Tak apa. Saya open to suggestion. Kita akan discuss kat dalam WhatsApp group nak pilih time bila yang sesuai. Boleh? Untuk Sabtu Ahad tu pun saya tak tahulah untuk geng lain ada kerja tak. Tapi macam saya ni ada kerja lah untuk Sabtu Ahad. Tak apa. Kalau kata macam tu case-nya, saya akan buat yang macam ni punya mode. Kita akan record dan saya akan share. Minta maaf nak saya. Saya akan record dan saya akan share. Choose at your own time. Dan if you have any questions, nanti just hantar personal message. Saya boleh correspond melalui itu juga. Min sesi ni saya akan record dan saya akan share. Okey doktor, satu lagi untuk kuis ni, nak tengok kuis ni macam mana sebabnya kalau saya tengok sini ada review on digital electronic SBE yang ni ke ataupun atas nama doktor? Okey, ambil yang saya letak restricted to SBEE class. Ambil yang tu. Sekejap saya cuba share screen saya sekejap. Tak ada doktor untuk yang macam yang doktor tunjuk ni. Tak ada dalam Kalam ni. Yang ada dalam Kalam ni kuis 1 review of on digital electronic. Dekat sini, you tengok kat sini. Kuis 1 kan ada review on digital electronics under programmable logic devices. Betul. Ada review on digital electronics and the other one review on digital electronics SBEE. Yang Betul. ni and also satu lagi review on digital electronics yang umum. Okay, saya nak you guys assess yang ada dekat sini. Restricted, not available unless you belong to SBE. Buka dah tapi dia tak ada keluar pun yang kat bawah tu, yang apa nama biru ni. Not available unless. Bila tekan kat situ ada keluar yang seperti ni tak? Tak ada attachment tu Tak ada. Dia tak boleh buka. Tak ada tapi Ya, sebab tak ada. ada rekod ni ada rekod submission ni. Sekejap Saya tak boleh masuk screen tu sebab dia masih ni. Kalau tengok dekat sini. Okey, sekejap. Encik Nick ada kat sini tak? Nick Hairi Nick Hairi boleh akses? Ni Airi boleh access berapa hari 9 Mac dia akses lama ni, masa awal-awal ni, masa yang saya announce kat dalam kelas dulu buka quiz tu. Lama ni. Boleh cuba sekali tak? Kalau tak boleh juga saya akan troubleshoot ni lah, tengok setting. Yang lain-lain ada masalah sama seperti ni tak?
Boleh saya tahu siapa yang cakap ni? Saya Afiq. Afiq. Tadi saya pakai ini saya punya laptop. Laptop saya ni memang tengah problem ni. Satu lagi untuk software, install software tu pun saya tak tahu boleh ke tak ni untuk support untuk laptop saya ni. Itu masalahnya sekarang ni. Okay. Ada ni masalah untuk nak simulation nantilah ya. Betul, Doktor. Okay, kalau untuk subjek macam yang antena ni memang dia dependent. Saya memang tak ada cara lain, memang minta buat CST, pelajar-pelajar so far boleh install. Untuk Xilinx ni, untuk Verilog, saya cuba tengok cari kalau ada online simulator. Kalau ada online simulator, tengoklah kalau saya, kalau you guys can include the codes online, lepas tu dia boleh simulate. Dia macam Arduino simulator lah, which means that you can include the codes, and you do the simulation and still you can submit the lab. Kalau untuk Xilinx Verilog ni, saya tak pernah jumpa lagi yang, bukan tak pernah jumpa, saya pernah jumpa once, dia boleh do the simulation. Cuma hari tu saya duk cari balik, saya tak jumpa balik link tu. Saya akan tengoklah kalau, saya akan cuba cari tengok kalau ada. Kalau tak ada juga, nanti saya cuba discuss dengan Dr. Raja tengok untuk nak buat macam mana kes-kes ni. In the meantime, kalau siapa ada problem sama macam yang Afiq mention ni, tak boleh nak install kat dalam laptop Xilinx ni, please let me know. Sebab kita punya assessment untuk lab ni heavily dependent jugalah untuk Xilinx tu. Okay, tadi ada siapa tadi reply pun ada masalah yang sama juga ya. Nazri pun ada beritahu yang sama. Izzuddin pun okay. Macam ni. Saya ambil 2 survey dekat sini. 2 survey. Survey yang pertama dekat sini. Really appreciate if you guys can fill up this one. Allahu Akbar. Mana tadi? Survey on class participation 1. Sorry. Saya buat macam ni lah senang. Sorry. Minta maaf Okay, dalam WhatsApp group ni, saya ada nak minta tolong isi survey. Boleh bantu saya tak isi yang ni? Tadi Faizal ada isi kat sini ya. Faizal tolong refill this one balik boleh untuk bahagian A1 ni. And also please continue, 12 yang plan untuk nak continue tadi. And yang ada problem dengan Xilinx installation, boleh list out your names tak?
saya tengok contingent plan nanti macam mana kita nak buat. Boleh Doktor, boleh insyaAllah. Thank you Doktor. Ada apa-apa lagi soalan lain? Xilinx installation tadi saya still pending. Kemudian yang kedua pula, please saya just nak have a record berapa ramai in the end yang akan sambung course ni. Saya hutang diagram tadi ya, saya akan buat diagram untuk plan your assessment plan tadi tu supaya kita boleh tengok macam yang saya tunjuk tadi tu. Saya cuba up by today ataupun the latest by tomorrow lah. Okay. Kelas tadi, saya plan untuk yang next class ni kita buat hari Rabu kan, tapi tadi kata ada isu tu, tak apa. Saya allow time untuk nak dapat feedback untuk ini dulu, nanti saya akan up balik untuk nak whether kita nak buat ke tak kelas hari Rabu tu ataupun what are suitable times. So objektif kelas tu untuk saya nak pantau ni, tadi saya ada mention tentang quiz tadi, saya nak pantau quiz attendance tu. And also untuk nak sambung note sikit lah, nanti pada hari Rabu tu saya akan sambung note sikit ni yang saya nak cover ni. Once yang tu dah firm, saya dah comfortable macam mana kelas kita progress, baru saya akan edarkan ni lah, buat sesi untuk multiplier ALU ni, dan kita akan prepare untuk kita punya test satu nantilah. Okay. So that's pretty much about it. Give me some time juga untuk saya nak edit sikit video dekat sini. Saya akan share untuk yang terlepas tadi tu, you can just review balik video ni. And kalau ada apa-apa, do let me know via WhatsApp, via group WhatsApp ni, ataupun you can personal message saya dan saya akan tengok daripada situ lah. Okay. Okay ya, saya akan end di session. Kalau tak ada Ya Doktor, slide Doktor, yang untuk slide ni Doktor boleh slide share yang mana ke? tu? Slide yang ni ke? Okay, slide yang ada dekat sini ni. Slide ni ke ataupun ada yang slide lain ke? Okay, dekat kalam dah ada slide. Dah ada slide, in fact daripada chapter 1 sampai chapter last sekali. Okay. Tapi slide yang dekat sini ni adalah slide yang Dr. Raja punya lah, dan also ada yang video-video ni. Content wise is the same. Cuma biasalah lain-lain lecturer dia ada lain-lain style. Saya ada prepare juga untuk part time punya kelas sebab saya ada sort of navigate the way yang kita buat ni slightly different sikit daripada full time. So yang ni saya akan share slide ni dekat dalam WhatsApp, dekat dalam kalam tu. Cuma video dia saya belum sempat buat lagi. Saya ada buat sedikit video penerangan lah untuk bahagian sini. So video ni hopefully saya boleh siap sometime before kita punya hari mana kalender? Before hari Ahad minggu depan lah untuk slide ni. Okay, waktu kelas ni kalau sempat saya buat, saya akan edarkan video tu. Kalau tak sempat, saya target before end of this week lah. Okay, slide ni saya boleh share. Saya akan upload dekat dalam kalam juga. Nanti saya akan labelkan macam ni lah. Untuk yang part time ni saya akan labelkan macam yang saya buat dekat sini tadi tu. Available unless you belong to saya punya kelas lah. Itulah masalah, nanti kan doktor boleh check ni lah, boleh tengok balik yang untuk kalam ni. Yang pasal available untuk nama doktor saja ni, tak ada keluar dekat kalam ni. Okay. Sorry, tadi nama siapa tadi? Afiq. Sekejap Afiq. Sebelum kita end ni, sekejap je saya buka dekat dalam sini. Ada tak you name kat sini? Sekejap. System design. Okay, nama ada kat sini tak? Tadi Faizal tak ada. Faizal ada lah. Faizal betul, Faizal Izzuan tadi yang ada masalah tadi tu. Ya betul. Tapi kalam ni saya Okay, Afiq tadi ni cuba try login lagi, memang tak boleh. Adakah kena login ikut com ke ataupun macam mana? tak, once kalau you dah masuk kat dalam kalam ni, means you are already in kalam lah. Once you can log in yang nampak tadi yang kita punya page depan tu, means you are already log in lah. Tapi you tak nampak yang subjek ESD ni, ya never mind. Yang tu memang saya tak tahu nak jawab jugalah. Saya akan tanya dekat yang ICT. Afiq ni Afiq, Muhammad Afiq tadi ni.
Kalau tengok dekat sini, sepatutnya boleh nampak lah quiz tu. Tapi still pending. Ya saya. How about yang lain-lain yang dapat masuk sistem tu? Boleh check tak? Ada masalah yang sama juga tak? Kalau ada masalah yang sama, maknanya bukan dekat entry ni, dekat setting saya ni ada isu. Tak apa. Give me some time, saya cuba debug tengok untuk yang quiz ni and also untuk yang Faizal Kalam tadi tu. So kalau tengok nanti saya akan update dekat dalam group lah sama ada boleh resolve ke tak. Kalau tak, nanti esok hari Isnin ni memang saya akan minta bantuan daripada ICT lah. Kalau tengok dekat sini, memang semua ni yang ada nama dekat sini, tag dekat bawah group dekat sini. So anything that I post and I tag under this SBE punya group dekat sini, sepatutnya boleh diakses. Ni macam quiz kat sini kan, sepatutnya boleh diakses. Okay, let me troubleshoot this one first. Nanti kan kita akan communicate via group lah. Okay. And also ni tolong isi yang dekat sini lah dia keluar macam ni review on digital ni, kalau klik kat Ya betul macam tu Doktor. kalau klik kat sini Zam, dia ada keluar apa? Sama macam Afiq tadi dia keluar apa? Boleh tolong snapshot sikit tak? Ataupun macam ni, you guys boleh share dekat sini. Share screen kat sini. Saya stop presenting, boleh tolong bantu saya share tak? Share your screen please so that I can get rough idea. Tadi Nizam dengan Afiq keluar macam tu kan? Zam tolong share. Izzuddin pun sama Nizam, Izzuddin, kalau salah seorang boleh share screen yang you guys ada so that saya boleh explain kat ICT nanti. Ataupun siapa nama tadi? Afiq share your screen Afiq. Okay. Ni siapa yang tengah share ni? Saya share dah sekejap Okay, thank you. Review on digital electronic quiz ini Okay, cuba tekan yang first. Okay, kalau ni pergi dekat review tu dia keluar apa? Review yang ni yang atas ni Yang tulis SBE and SBE tadi betul. Yang tu, cuba klik yang tu. Itu ni ada. Cuba you click on the question, dia tak nak keluar questions. Kosong Tak ada tu. Kosong. Okay, let me troubleshoot ini. Sekejap atas saya tutup tu. Tak apa, let me troubleshoot ni, nanti saya akan up. Kalau ni saya rasa setting saya ni lah salah ni sebab semua dapat sama kan. Saya troubleshoot sekejap, nanti kan saya akan update tengok apa-apa perkembangan. Okay, nampaknya memang setting saya yang problem ni sebab semua orang seperti tu. Let me troubleshoot this. Yang ni kalau saya tak dapat buat hari ni, esok saya boleh rujuk dengan orang ICT. Nanti saya akan upload dekat dalam kita punya group So macam tadi still intact. Hari Rabu ataupun hari Khamis, tengoklah hari yang respons yang okey. Buat masa ni saya log dia pada hari Rabu tadi. Hari Rabu untuk kelas kelas ESD ni. Nanti daripada situ saya ambil feedback balik kalau dia ada problem lagi ke. Let me troubleshoot this one first. Boleh? Okay. Boleh. Terima kasih Saya minta maaf tadi dia ada error tu. Tadi still intact lah ni. Access Kalam, cuma submit quiz ni tunggu sampai saya announce sampai dia boleh buat. Kemudian access notes chapter 1, chapter 2 boleh tengok kat Kalam. Yang ni saya letak dulu ni, Wednesday 12.2 ni, tadi Afiq ada beritahu dia tak dapat masuk. Nanti kita tengok macam mana, kalau boleh continue, saya akan record, saya akan share, just tengok at your own time. Atau ada waktu yang lain yang lebih sesuai, please cadangkan supaya saya tahu, supaya kita boleh buat sesi ni. And then dekat WhatsApp ni, tolong isi yang ni juga ini, supaya yang paling penting ni lah ni, yang problem dengan Zailing ni. Supaya kalau kata tak boleh juga, I will try to find a way supaya you still boleh buat email lab lah. Sebab kalau tak, kita punya assessment tu terganggu lah sikit. Okay, that's about it.
Alright, itu sahaja dulu. Saya ada apa-apa ke before saya tutup? Last question. Okay. Okay, saya end dulu sesi ni. Saya akan share link ni juga nanti. Tadi lupa nak ucap selamat hari raya. Maaf zahir batin. So insyaAllah tak ada apa-apa ni. Kita akan jumpa sometime pada hari Rabu nanti ya. Okay, thank you. Saya end the session. Okey, Doktor. Terima kasih. Selamat Hari Raya, Doktor. Dah lah.